Nama saya Stacey Indah Andalayang, nombor matrik JEA 080143. Komponen kami akan membentangkan songket sebagai salah satu artefak sebagai tugasan berkumpulan. Nama saya Abu Jayan, JEA 08009. Selamat petang, nama saya Joina Nasruddin, JEA 080028. Nama saya Bong Suk Kian, nombor matrik JEA 080008. Nama saya Jessica Anak Minggu, JEA 080027. Songket merupakan sejenis kain yang biasanya ditenun dengan tangan dan mempunyai corak rumit benang emas dan perak yang unik serta kaya dengan nilai kehidupan ataupun estetika. Ini terbukti dari segi mutu maupun nilai seni yang terpancar melaluinya. Songket adalah gabungan dalam unsur-unsur budaya kebendaan melambangkan corak pandangan dan pemikiran dalam masyarakat Melayu. Kraf tangan tradisional Melayu ini juga memaparkan perhubungan alih-alih masyarakat dengan alam sekitar, cara hidup, pemandangan, tumbuhan dan lain-lain bentuk alam sekitar yang telah memberikan sumber inspirasi dalam menghasilkan ciptaan yang kreatif ini. Seterusnya ialah asal-usul songket. Songket dikatakan berasal dari perkataan sungkit, iaitu merupakan teknik menyungkit dan menyolek benang emas dengan menggunakan lidi buluh ataupun nipung benang loseng di permukaan alat tenun kek, iaitu sebutannya seperti huruf K. Songket juga dikatakan berasal dari perdagangan zaman dahulu, iaitu antara Tiongkok dengan India. Orang Tionghoa dikatakan menyumbangkan kain sutra, manakala orang India dikatakan memberi sumbangan dalam menghasilkan benang emas dan perak. Kini songket merupakan satu kain biasa yang dipakai oleh masyarakat tanpa mengira keturunan maupun darjat. Saya akan membincangkan tentang motif kain songket. Corak dan motif melambangkan ciri-ciri unik identiti orang Melayu dan mencerminkan cita rasa budaya Melayu. Penyusunan motif terbahagi ke dalam dua, iaitu susunan bunga penuh dan susunan bunga bertabur. Motif kain songket mempunyai dua unsur yang penting, iaitu unsur alam dan tumbuhan. Motif yang sering digunakan meliputi bentuk bunga, daun, pucuk dan bahagian tampuk buah-buahan. Kesemua bentuk motif terhasil dalam corak geometri. Motif pucuk rebung dan lawi ayam sering ditempatkan di kepala ikan, manakala motif awan larat pula dijadikan sebagai kain atau dikenali sebagai border design. Di sini terdapat dua contoh motif songket. Yang pertama, motif yang digunakan ialah bunga dan tampuk buah-buahan, manakala yang kedua ialah di sekeliling tepi songket ini disusun dengan susunan bunga penuh, bertabur dan juga dikenali sebagai susunan bercorak. Terdapat 8 proses tenunan songket. Proses yang pertama ialah mencelup. Semasa mencelup, benang tersebut dimasukkan ke dalam kawah berisi air mendidih, kemudian dibilas dengan air lalu dijemur sehingga kering. Proses kedua ialah menerai. Semasa menerai, benang diceraikan daripada tungkalan besar dengan menggunakan alat rahang dan buih. Proses ketiga ialah mengganding. Benang yang telah dileraikan atau dipintalkan disusun ke atas anian. Proses yang keempat ialah menggulung. Semasa menggulung, benang di anian digulung mengikut lebar gigi jentera dan panjang loseng. Proses yang kelima ialah menyapuk. Semasa menyapuk, benang yang digulungkan dimasukkan menerusi gigi jentera sebelum dilekatkan ke pesak yang terletak di bahagian depan tempat duduk penenun. Proses yang keenam ialah mengarah. Proses ini dilakukan dengan loseng turun naik. Caranya dimulakan dengan menggerakkan loseng silih berganti apabila jejak ke arah ditekankan. Proses yang ketujuh ialah menyolek bunga. Proses ini dilakukan dengan menyusun lidi atau bilah ribung melalui celah-celah benang loseng. Proses yang terakhir ialah menenun. Proses yang terakhir adalah dengan memangkah benang loseng dengan benang pakan untuk dijadikan kain. Untuk kain songket bercorak penuh, benang emas dilancarkan melalui torek benang emas di antara dua lapisan. Benang loseng dan jentera ditarik ke arah penenun untuk merapatkan benang. Tenunan dilakukan dengan menggunakan alat yang dipanggil kek atau K dalam dialek Kelantan. Saya akan membincangkan tentang fungsi songket dalam masyarakat Melayu. Songket sememangnya mempunyai fungsi yang besar dalam masyarakat Melayu, di mana songket digunakan untuk menyatakan dan menjelaskan
identiti dan nilai satu masyarakat yang berkelas dan berdarjat. Selain itu, songket juga dijadikan pakaian raja atau bangsawan yang melambangkan keistimewaan serta untuk menaikkan status golongan itu. Kerana bila memakainya, dapat bezakan dengan jelas golongan pemerintah dan golongan diperintah. Okay. Songket juga dijadikan lambang kehormatan dalam masyarakat Melayu kerana ialah satu pakaian khas untuk upacara menghadap raja. Fungsi songket pada masa kini adalah lebih meluas kerana larangan ke atas golongan bawahan untuk memakainya sudah tidak wujud lagi. Songket sekarang juga dipakai di masjid keramaian rasmi. Misalnya, songket dipakai oleh pengantin semasa masjid perkahwinan. Selain itu, songket juga digunakan pada hari tertentu, iaitu dipakai oleh golongan lelaki apabila bersembahyang Jumaat di masjid atau sembahyang hari raya. Selain itu, songket juga dijadikan sebagai barangan perhiasan seperti hiasan dinding ataupun beg tangan. Selain itu, songket juga dijadikan fashion pakaian lelaki dan perempuan. Akhirnya, songket juga dijadikan sebagai barang hantaran belanja untuk pengantin perempuan sebagai hadiah perkahwinan. Di sini terdapat beberapa contoh songket yang dijadikan sebagai barang perhiasan. Ini merupakan contoh songket yang menjadi beg tangan. Ini merupakan contoh songket yang menjadi alat hiasan. Ini merupakan contoh songket bercorak berdiri. Kita dapat mengambil kesimpulan bahawa seni tenunan songket merupakan salah satu unsur budaya Melayu yang mempunyai pelbagai keistimewaan dan kegunaannya. Ciri-ciri, lambang atau identiti masyarakat Melayu jelas terpancar melalui hasil seni ini, iaitu songket. Peranan yang besar ini tadi peranan songket ini tadi iaitu menggambarkan masyarakat Melayu telah menjadikan songket sebagai salah satu lambang kemegahan mereka dalam kehidupan. Lebih-lebih lagi jika kita merujuk kepada masyarakat masa dahulu, mereka menganggap songket sebagai lambang kemegahan mereka. Walau bagaimanapun, pada hari ini kita tak boleh menafikan bahawa songket yang ada masih dalam penghasilan kreatif, dan ini memberi keyakinan kepada kita bahawa masyarakat Melayu mampu menghasilkan sesuatu produk dan peka terhadap apa yang ada di sekelilingnya untuk menghasilkan dan mengolah apa yang ada di sekelilingnya untuk dijadikan sebagai salah satu unsur budaya. Songket mengalami perubahan dari semasa ke semasa mengikut peredaran zaman. Keadaan yang dinamik dan bukan statik ini menunjukkan kepada kita bahawa masyarakat Melayu sedia atau boleh menerima pembaharuan terhadap hasil seni yang telah dimulakan atau diturunkan oleh nenek moyang mereka. Hal ini ternyata bahawa sehingga hari kini songket masih dijadikan sebagai kebanggaan dalam diri mereka. Sekian, terima kasih.